Okey, menjelang pelaksanaan PKP bersyarat di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta yang dilaksanakan di Sabah, kita ingin mengulas lanjut tentang perkara ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman iaitu pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Akhirnya kita menerima pengumuman bahawa PKPB dilaksanakan di kawasan Lembah Kelang terlebih dahulu, khususnya apa keperluannya melihat kepada jumlah kes ini kalau kita padankan dengan keputusan yang diambil dengan mungkin juga reaksi terkejut Kerajaan Negeri Selangor sendiri apabila diumumkan PKPB itu. Apa tahap keperluan kita melaksanakan PKPB ini dan kepentingannya pada ketika ini, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi. Kalau kita tengok aliran data pada semalam, tengah hari semalam, kita masih mencatatkan pulang menaik walaupun taburan secara umumnya adalah di kawasan-kawasan yang tertutup, di penjara, institusi tertentu dan sebagainya. Semalam Selangor mencatatkan sebanyak 278 dengan jumlah keseluruhan di Lembah Kelang sebanyak 325 berbanding dengan di Sabah dan juga di Kedah. Melihat kepada reaksi semasa, saya maklum tentang betul keadaan yang mana kerajaan negeri mengeluarkan kenyataan tentang betul keadaan yang dilakukan untuk perintah kawalan pergerakan secara bersyarat ini agak mendadak sehingga mungkin betul menyebabkan beberapa polemik ataupun isu-isu yang terkait. Secara umumnya, saya mengalu-alukan langkah PKPB ini dalam mengekang penularan yang lebih buruk yang kita tak dapat nak jangka. Seperti mana yang telah kita maklumkan pada semasa musim PRN Sabah yang lalu, keadaan berjaga-jaga perlulah diambil meskipun sedikit lambat, tapi kita telah menyaksikan bagaimana keadaan di Sabah pada keadaan ini memerlukan banyak betul usaha-usaha dalam mengekang keadaan di sana. Dan kita perlu memahami dalam masa yang sama Kementerian Kesihatan telah pun memobilisasikan sebahagian daripada kaki tangan dan kita harap keadaan yang sama tidak akan berulang di mana-mana tempat di dalam negara kita Malaysia. Sehubungan dengan itu, PKPB ini adalah wajar dilaksanakan untuk memutuskan jangkitan, seterusnya untuk melandaikan graf. Meskipun pada awal kita kata ia sepatutnya dilakukan secara bersasar, tempoh iaitu PKP dipertingkatkan yang bersasar. Tapi disebabkan oleh ketika awal dulu bila diumumkan PKPB di Kelang, terdapat isu tentang persempadanan. Jadi saya merasakan bahawa terdapat pertikaian dari segi untuk menentukan sempadan mana. Jadi mungkin di bahagian lapangan menghadapi isu-isu yang berkait untuk melaksanakan keadaan tersebut. Jadi untuk memudahkan logistik dan keperluan wajar untuk dilaksanakan di seluruh negeri. Namun begitu, zon-zon yang hijau perlu dipertahankan dan saya cenderung untuk mengatakan bahawa zon-zon hijau ini patutnya diberikan pengecualian. Prof, bagaimana untuk kita memahami kerana aktiviti ekonomi masih lagi dibenarkan dijalankan untuk kesemua aktiviti ekonomi meskipun akan ada pekerja yang akan work from home, bekerja daripada rumah, tapi kebanyakan mereka masih lagi perlu hadir secara fizikal ke pejabat dan sebagainya, bermaksud masih lagi akan berlaku pergerakan untuk tujuan bekerja itu. Bagaimana ini perlu juga diambil perhatian oleh masyarakat sendiri untuk memastikan bahawa mereka bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan itu walaupun mereka pergi ke tempat kerja dan sebagainya, perlu terus mematuhi SOP dan sebagainya. Terdapat keadaan-keadaan tertentu yang bagi saya pihak penguatkuasa ataupun pelaksana dalam memastikan PKPB ini dapat dilaksanakan, iaitu walaupun ekonomi dapat dijalankan secara langsung, bagaimanapun mereka yang mempunyai perniagaan secara kecil-kecilan apabila berlaku PKPB ini bagi saya akan terjejas. Di samping itu juga ibu bapa yang bekerja yang menghantar anak-anak mereka ke nursery juga akan terjejas. Jadi perkara-perkara ini perlu juga diperhatikan. Bagi saya perlu untuk digerakkanlah masyarakat setempat dalam menangani isu tersebut supaya kita sedaya upaya dapat mematuhi SOP yang ditetapkan dan dalam masa yang sama seboleh mungkin aktiviti harian dapat diteruskan tanpa sebarang gangguan. Prof, bagaimana untuk kita melihat jangka masa panjang kerana ini akan ditetapkan sehingga 27 Oktober sahaja. Adakah tempoh ini cukup untuk kita mengandaikan
usaha kita melandaikan lengkungan jangkitan tersebut, adakah Prof menjangkakan akan perlu diteruskan PKPB di kawasan-kawasan red zone ataupun di negeri seperti di wilayah di Lembah Kelang ini? Kita melihat pola tu bagi saya lah berdasarkan pengalaman 2 minggu tu mungkin tak mencukupi ya, terutama di tempat-tempat yang terjejas. Bagaimanapun keadaan ini dapat diubah suai bergantung pada keadaan yang mana sekiranya sesuatu zon tu telah kita dapati bertambah baik ya, keadaan boleh pulih seperti mana sedia kala ya, kita kembali kepada PKPP yang telah dilaksanakan. Namun saya berharap ya dalam melaksanakan ini pendekatan pengurusan wabak perlulah konsisten. Maksudnya kalau dah ditetapkan dari segi teknikal, kuarantin wajib 14 hari, saringan sebanyak 2 kali dan seterusnya, ia tidak mereka yang dikuarantin perlulah di tempat-tempat yang ditetapkan. Saya rasa ia adalah lebih baik sebab ia tidak akan mengelirukan orang ramai. Apabila peraturan berubah-ubah, kadang-kadang masyarakat melihatnya kadang mungkin tidak begitu apa kita sebut tak apalah dah keadaan macam ni dan sebagainya, dan ini mengelirukan. Dan seterusnya saya mohon jugalah di universiti kebanyakan mereka yang melaksanakan peperiksaan besar pada ketika ini yang melibatkan negeri-negeri lain, contohnya peperiksaan profesional, doktor-doktor pakar perubatan dapat diberikan pengecualian untuk dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat. Di samping itu, seperti mana yang saya nyatakan tadi, usaha memperhebat untuk mempertahankan zon hijau melalui peraturan yang lebih konsisten dan adil untuk semua dapat dilaksanakan bagi mengelakkan keadaan-keadaan yang tidak kita ingini. Prof, dalam penjagaan kesihatan awam ini, komunikasi adalah antara perkara yang penting yang utama yang perlu dititik beratkan. Kita tahu sidang media itu diadakan secara harian. Tapi pada masa yang sama, untuk orang awam ini mencerna segala fakta-fakta ini dan juga maklumat ini mungkin agak berat bagi sesetengah komuniti itu. Sebagai contoh, kalau kita melihat kepada akronim pelaksanaan perintah kawalan ini, PKPB, ada TEMCO dan sebagainya, mungkin orang keliru dengan apa yang mereka boleh lakukan, apa yang tidak boleh lakukan di bawah setiap perintah kawalan tersebut. Bagaimana pandangan Prof sendiri komunikasi penyampaian maklumat itu kepada orang ramai? Adakah rakyat faham apa yang dilaksanakan, apa yang mereka boleh buat, tidak boleh buat dan sebagainya? Secara umum, saya berpendapat garis panduan ataupun maklumat yang disampaikan kepada masyarakat awam tu jelas ya, dan tidak betul kita sebut susah, tidaklah begitu sukar untuk difahami. Tetapi seelok-eloknya komunikasi itu sepatutnya hanya ada dari satu sumber saja, tidak dari banyak sumber yang mereka boleh rujuk dan yang akan menyebabkan keadaan berubah-ubah. Di samping itu juga peringatan daripada pemimpin-pemimpin setempat saya banyak ulang kali menyatakan keadaan ini, sebab apabila berlaku wabak ia melibatkan banyak agensi, banyak individu, banyak komuniti dan sebagainya. Jadi di sinilah peranan pemimpin-pemimpin setempat untuk kehadapan dalam memastikan ahli-ahli mereka dapat melaksanakan peraturan-peraturan yang dilaksanakan. Mereka sepatutnya menunjukkan contoh yang baik, dan satu lagi saya haraplah pendekatan dalam mengeluarkan garis panduan ini perlulah konsisten dari masa ke semasa dan tidak berubah-ubah.